Kembali semula. Pasti ramai yang tak sabarkan dan melekat dekat kaca TV. Nak tahu macam mana cara nak mengesan penipu-penipu dekat luar sana yang perlu diayam-ayamkan tadi itu. Jadi kita nak bersama dengan orang yang tepat sekali malam ini. Kita bersama dengan Mr. Jackson. Mr. Jackson merupakan pengarah JBL International. Selamat malam. Selamat malam. Sihat Mr. Jackson ya? Sihat. Mr. Jackson ni sebenarnya penulis kepada buku ni. A to Z, boleh saya pinjam sekejap? Ini bukunya tebal. Nak kesan si penipu-penipu ni, tebal bukunya. A to Z about body language ataupun kita cakap sebagai bahasa tubuh. Bila kita cakap pasal bahasa tubuh ni Mr. Jackson sejak bila sebenarnya bahasa tubuh, cara nak mengesan ni diguna pakai? Dah lama dah. Saya mula-mula mengajar polis tahun 2002. Mr. Jackson mengajar polis? Ya, 2002. Okey. Saya dah mengajar dia teknik-teknik mengesan penipuan. Lepas 2002, saya dapat tulis buku ini 2004. Kenapa Sharifah Aini tak membohong? 55 Dahlia. Sharifah Aini tidak berbohong. Di dalam muka surat 3 sini, saya dah bagi tahu cara mengesan penipuan yang betul. Cara pengesanan penipuan yang betul? Yang betul. Okey. Tahun 2004. Dah tulis, dah ada rekod. Dan bila saya mengajar polis, pun saya mengajar dalam cara yang betul. Okey. Tapi buku sini ada bagi tahu muka surat 10 ni FBI wrongly trained. Kenapa pula? FBI ni organisasi yang besar di US. Betul? USA. Mereka salah diuji. Tengok dalam YouTube ini, link ini, tahun 2009 mereka dah mengaku mereka salah dilatih. Ya, dalam YouTube ini. Kalau you beli buku saya, you boleh tengok link YouTube. Okey, faham. Sekarang ni, apa yang kita nak tahu ialah bila kita bercakap mengenai bahasa tubuh, apa tu sebenarnya bahasa tubuh? Definisi dia bagaimana? Non-verbal communication, iaitu komunikasi tanpa lisan. Tanpa lisan. Okey. Dia boleh daripada ekspresi muka, ekspresi badan. Jadi topik dia ialah penipu ni. Macam mana sebenarnya kita nak kesan si penipu-penipu ni, Mr. Jackson? Bila seseorang bohong, dia bukan saja bohong dari percakapan, tapi bahasa tubuh pun dah menipu. Bahasa tubuh ini selalu cakap benar. Kita hanya tak tahu saja. Tak tahu nak mengesan. Kalau kita dapat mengesan dan cara percakapan yang membohong, kita boleh tahu. Macam mana kita nak kesan tu, Mr. Jackson? Ini ada teknik. Tekniknya. Tekniknya, kalau kita nak dapat tahu kamu ni bohong ke tidak, saya nak tanya soalan. Sebelum saya tanya soalan, saya nak buat you relax lah, santai. Santai. Sebab kalau lagi dah ada tension ke... santai. Nervous tanda-tanda itu sama dengan tanda-tanda penipuan. So, bila saya nak dapat tahu teknik ini, saya tanya soalan, dalam masa 5 saat, saya dapat mengesan kamu ni bohong ke tidak. Melalui tanda-tanda bahasa tubuh. Cuba Mr. Jackson tanya saya beberapa soalan. Tengok saya menipu ke tidak? Takkan saya nak tanya soalan macam tanya je apa-apa. Sudah kahwin tak? Belum. Belum. Ini adalah benar lah ni. Ni benar? Benar. apa? Tapi boyfriend ada berapa? Boyfriend tak ada. Tak ada. Ya, saya tak percaya. Kenapa? 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 Seram pula saya. Kenapa? Tapi yang tu benar. Badan you jawab. Mula-mula badan jawab. Tapi kalau you tak tahu, percakapan saja bohong.
Oh. Tidak. Tapi badan dah. Kenapa? Tidak. Saya rasa tadi saya cakap macam tak ada bergerak. Saya diam je kat sini tadi. Ya. Apa yang membuatkan Mr. Jackson rasa saya menipu tadi? Ada. Ini adalah pengalaman saya lah. Okey. So kalau teknik ya, mula-mula kita nak belajar teknik mengesan penipuan. Sebelum saya tanya soalan, dalam 5 saat, saya nak menengok tanda-tanda bahasa tubuh Okey. penipuan dan mendengar pada masa yang sama. Selalu ni kita audio atau visual dominant. Iaitu kita selalu tengok saja, tak dengar. Tapi dalam teknik ini, kamu nak menengok dan melihat pada masa yang sama. Okey. Pada Kalau masa yang sama. Masya cakap dengar tadi, apa yang Mr. Jackson dengar? Kalau saya tanya soalan, you tak jawab soalan. Okey. Itu adalah satu tanda penipuan. Sebab kalau... So, saya jawab tadi, ada boyfriend. Tidak. Saya tak ada boyfriend. Tak ada. Badan you pun sudah nak jawab dah. Memang tak ada. Janganlah jatuhkan market saya, Mr. Jackson. Memang saya tak ada. Marah ni marah. Kita live kan? Kita live. Nak potong pun tak boleh, Mr. Jackson. Dah ingat saya ada boyfriend nanti. So, ada namanya tanda-tanda bahasa tubuh dan tanda-tanda lisan. Okey. Yang kita nak belajar lah. Okey, dari segi intonasi suara, bila orang tu menipu, bagaimana sebenarnya? Apa perubahan yang boleh kita dengar? Bila dia menipu, nada suara hujung percakapan akan naik sikit. Akan naik sikit. Macam mana tu? Demo sikit, Mr. Jackson? Ya. Dia nak, kenapa balik lambat? Suami tanya, isteri tanya suami. Kenapa? Kenapa datang lambat? Alah, buat kerja lah. Tu dah. Buat kerja lah. Dia macam belakang naik. tu dia naik. Okey, faham? Tapi lagi nak tahu dia ini cakap benar ke tidak? Isteri tanya. Kalau dia dah duduk lah. You cuba tanya macam saya. Mr. Jackson. Kenapa dapat datang lambat? Kenapa datang lambat hari ni? Banyak kerja lah ni. Ini dah halangan ni dah tanda pembohong. Ya. Sebab apa? Dan Sebab dia cerita dia dah dia protect diri dia. Ya, dia protect diri dia. Kemudian bila you tanya soalan, dia tak jawab soalan. Okey. Dia elakkan jawapan dengan tanya soalan dia. Kenapa you nak tanya tu? Dia tanya soalan, dia jawab dengan soalan. Faham? Itu dah tanda penipuan. Di dalam 5 saat kita dapat tengok. 1, 2. Dia tanya soalan pula. Mr. Jackson sayang isteri Mr. Jackson tak? Mestilah. Lama sangat jawab tu. Lama sangat tu. Lepas tu macam ni tunduk. Itu dah tanda-tanda. Tidak. Live lah isteri saya. Mr. Jackson, kita jatuh sama-sama. Tadi saya dah jatuh kan. Okey, selain daripada intonasi, lepas tu okey, kita tahu kalau dia macam ada halangan ataupun mungkin tangan macam ni. Macam ini. Sebab dia nak rasa comfortable lah. Tak rasa berapa. Dari segi ekspresi muka pula. Macam anak mata. Selalu kalau kita tengok kan dekat TV, orang tengok mata. Anak mata semua. Macam mana tu? Seseorang yang membohong tu, anak mata tu akan jadi kecil. Kalau menipu kecil? Ya, menipu kecil. Bila you dah nak ada boyfriend you, bila you girlfriend dengan boyfriend dalam duduk makan, bila saya tengok mata you, saya nak nampak anak mata tu, kalau besar, you minat. Bila saya tanya sesuatu soalan ke apa-apa, you nak menipu,
anak mata kan jadi kecil. Faham. Yang besar tu 8 mm. Yang kecil sekali 2 mm. Oh, kecil. So kita nak tengok anak mata. Oh, kalau normal tu 8 mm. 8 mm. Jadi kalau nak Besar tahu sekali. tu memang kita tatap muka dia tenung tu bukan sebab apa, kadang kita nak tengok dia menipu ke tidak. Kita nak tengok bila besar kita rasa dia suka. Oh. Dia rasa suka sebab apa? Bright. Faham. Jadi kalau dia mengecil, anak mata tu kecil. Bila jawab soalan, kita nak tengok anak mata pun. Faham. Kalau anak mata kecil, itu tanda satu saja. Tapi jangan kita dalam teknik, jangan kita tengok satu tanda. Okey. Kita nak tengok 2 atau lebih kelompok. 2 atau lebih. Dalam masa 5 saat. Dalam masa 5 saat. Okey. Tadi macam saya tanya Mr. Jason soalan, lebih 5 saat tu jawapan dia tu. Kan? Okey, selain daripada tu apa lagi? Okey, kita boleh tengok gerak tubuh dia. Kalau dia menghalang. Lepas tu dia punya tonasi suara tu belakang tu tinggi. Ya, betul. Okey, mata kalau anak mata kecil, nipulah tu. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Apa lagi tanda yang kita boleh tengok? Banyak. Itulah buku saya ada banyak tanda-tanda. Dalam cakapan, bila ditanya soalan, dia tak jawab tapi senyum. Itu pun sudah tanda penipuan. Oh. Itu ada satu tanda. Pada masa itu, tangan pun naik ke wajah dia. Wajah dia. Itu pun dah tanda. Oh, kalau macam pegang apa-apa pun. Ya. Sebab darah dari bila kita takut nak jawab. Okey. Darah pergi ke tangan dan kaki. Kita nak lari dan kita nak fight, lawan. So bila darah naik atas ke muka, wajah, hidung akan jadi gatal. So sebab itulah kita nak menyentuh hidung atau memerah. Atau bila pergi sini kita tukar sini pula. Sebab apa? Kita dah tahu ini Pinocchio lain. Faham. So yang dalam 5 saat dia tak adalah dia mengelak pandangan. Dah sentuh hidung, jawab tak jawab soalan. So dah 3 tanda dalam kelompok. Dalam 5 saat ada 3 tanda. Okey, dalam 5 saat bohong. Macam ni, dalam macam ni tak tengok, lepas tu pegang hidung pula. Walaupun tak sesama, tiba pegang hidung. Yeah. Tapi tangan nak pergi ke hidung sebab apa? Darah di hidung akan jadi kembang, dia akan rasa nak garu lah. Sebab dia gatal. Tapi banyak orang pandai, dia tahu ini kalau saya pegang hidung kantor lah. Untuk memang dia akan dia menipu. Dia pergi sini pula. Sini. Itu yang pegang rambut tadi. Atas macam sini. tu. Okey, faham. Banyak lagi sebenarnya teknik-teknik untuk nanti penonton semua belajar, dia pun nak pergi. Itulah. Ni sekarang ni saya rasa semua orang dah tahu dah sikit-sikit teknik dia. Apa pun nanti kita nak sambung lagi macam mana. Sebab kita nak tengok nanti kita punya kawan yang sebelah tu, Kila tu. Belum lagi ada. Kejap lagi dia ada. Dia menipu ke tak malam ni. Jadi kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Kita dah bersama Kila selepas ini. Kita rehat terlebih dahulu.